Okey, hari ini kita akan masuk kepada subtopik 3.3 iaitu last subtopik untuk chapter 3 iaitu trapezoidal rule. So, learning objektif kamu adalah kita akan gunakan trapezoidal rule ni untuk approximate definite integral. So, kalau kamu tengok kita punya area dekat sini, okey, ini adalah curve. So, kita nak cari area yang berada di bawah ni. So, caranya adalah kita akan divide area dekat bahagian under the curve di sini ni kepada beberapa strips. Okey, itu dia punya teori untuk trapezoidal rule lah. Okey, so ini adalah strip yang pertama, ini adalah strip yang kedua, strip ketiga and so on. So, teori ni yang kita akan gunakan untuk buat trapezoidal rule. Tetapi kamu hanya perlu tahu dia punya formula sahaja dan tak perlu hafal pun. Dalam exam dia ada bagi, cuma perlu tahu cara nak guna sahaja. So, dia punya rumus adalah, baik katakan kamu ada satu function, kemudian integrate daripada A ke B, fx dx. Dia punya estimation adalah sama dengan 1/2 times h. Okey, ini adalah value y yang pertama, tambah dengan value y yang terakhir, tambah dengan 2, darab dengan hasil tambah value y yang berada di tengah-tengah table, yang saya akan tunjukkan sekejap nanti. So, h kamu adalah sama dengan B minus A. B adalah kamu punya upper limit, A adalah lower limit, N adalah number of equal width subinterval, iaitu nilai ni. Ini ada yang strips ni ada berapa. Okey, itu biasanya dia bagi dalam soalan. Cumanya untuk strips ni, okey, untuk strips ni dia ada banyak nama. Yang pertama adalah strips lah. Okey, itu nama yang pertama. Nama yang kedua adalah subinterval. Dan nama yang ketiga adalah ordinates. So, kalau soalan cakap dia bagi 5 strips, N kamu sekarang adalah sama dengan 5. N tu N yang di sini ni, yang kita nak guna. Okey, yang di sini ni. Kalau dia cakap 5 subinterval, contoh dalam soalan tu dia bagi tahu 5 subintervals. So, N kamu pun sama dengan 5. Tetapi, kalau dia cakap 5 ordinates, kamu kena tolak satu nilai N tu. So, ini adalah N sama dengan 4. Macam tu. So, kalau soalan cakap katakan 9 ordinates. So, N kamu adalah sama dengan 8. Kurangkan 1 untuk ordinates tu. Baik, kita akan pergi kepada example 8. Okay, example 8. Evaluate, integrate from 1 to 5 ln x dx using 4 strips. So, ini N adalah sama dengan 4 by the trapezium rule. Correct answer to 3 decimal places. Ini adalah jawapan akhir. So, working steps kita kena lebihkan 1 decimal places. Baik, so yang pertama adalah kita akan cari nilai H dahulu. So, nilai H dia adalah sama dengan B minus A over N kan. So, 5 tolak 1 per 4. So, ini adalah sama dengan 1. Kemudian saya akan buat table. Yang di sini saya akan letakkan X. Yang di sini saya akan letakkan function Y equals to ln X. So, X yang pertama, X0 yang pertama, kita akan ambil lower limit ni. So, sama dengan 1. X yang pertama, okay, yang ini X0. Ni X yang pertama. So, X yang pertama adalah sama dengan 2. Macam mana dapat 2? Okay, beza dia antara 2 ni adalah nilai H, 1 tadi. Okay, so X2 adalah sama dengan berapa? 3. Okay, sebab tambah H tadi. Okay, H kita adalah sama dengan 1. So, X yang ketiga adalah sama dengan 4. X yang keempat adalah sama dengan 5. So, sampai 5 kita berhenti. Kenapa? Sebab itulah kita punya upper limit kat sini. Okay. So, integrate daripada 1 sampai 5. Kemudian kita akan kirakan nilai Y. So, when X equals to 1, Y equals to ln 1. Ln 1 is equals to 0. So, saya akan letak kat sini. Kemudian yang terakhir ni adalah sama dengan ln 5. Kemudian saya akan jumlahkan untuk table yang ini, okey, berapa nilai dia. So, nilai dia adalah sama dengan ln 5. Baik. Untuk yang di sini, when X equals to 1, Y equals to ln 2. Ini adalah ln 3. Ini adalah ln 4. Kemudian saya akan jumlahkan semua sekali. Saya akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.1781. Okay, mesti 4 decimal places. Okay, bila dah selesai, okay, kita dah dapat dah 2 nilai, satu di sini dan satu di sini.
kita akan masukkan dalam kita punya formula. So, integrate daripada 1 sampai 5 ln x dx, ini saya salin balik soalan saja, is equal to h over 2. H adalah sama dengan 1 over 2 darab dengan ln 5 tambah dengan 2 darab nilai yang berada di sini. So 3.1781. Kemudian kita akan tekan je lah calculator. Kira semua sekali tu, tengok dapat jawapan sama dengan berapa tu. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.983. 3 decimal places macam yang dia mahu. So dah selesai dah untuk example kita. Kita dah dapat dah jawapan dia. Simple saja. Dia pretty straightforward. So tak payah risau sangatlah kalau keluar soalan macam ni. Example 9, use the trapezium rule with 5 ordinates. So 5 ordinates bermaksud n adalah sama dengan 4. To evaluate from 0 to 0.8 ex square dx. Correct answer to 3 decimal places. So working step kita kena tambah 1 decimal places, jadi 4 lah. So yang pertama kita akan cari nilai h dahulu. So h is equals to b minus a over n. So b kita adalah sama dengan 0.8, tolak 0 bahagi dengan 4. So kita akan dapat nilai dia adalah sama dengan 0.2. Kemudian kita akan pergi kepada kita punya table. So di sini adalah x, di sini adalah y equals to ex square. Kemudian kita punya s0 adalah sama dengan 0. x1 adalah sama dengan berapa? Sama dengan 0.2. x2 adalah sama dengan 0.4. x3 adalah sama dengan 0.6 dan x yang keempat adalah 0.8, dan kita stop sampai situ sebab 0.8 adalah dia punya upper limit. Kemudian kita akan cari nilai for x0 equals to 0, y adalah sama dengan 1. For x equals to 0.2, y adalah sama dengan 1.0408, 4 decimal places. Kemudian x2, when x equals to 0.4, y equals to 1.1735, and then when x equals to 0.6, y equals to 1.4333, when x equals to 0.8, y equals to 1.8965. So hasil tambah semua ni akan dapat sama dengan 2.8965. Kemudian untuk table di sini kita akan dapat 3.6476. Kemudian kita akan masukkan nilai itu dalam formula kita. So integrate daripada 0 to 0.8 ex square dx adalah sama dengan h over 2. So h adalah sama dengan 0.2 bahagi 2 darab dengan nilai yang di sini kita masukkan kat sini. So 2.8965 plus 2 times nilai yang di sini. So 3.6476. So kita akan dapat value dia adalah sama dengan 1.019. So ini adalah 3 decimal places. Selesai. So itu sahaja untuk trapezoidal rule. Dia senang saja asalkan kamu tahu apa maksud subintervals, apa maksud strips dan apa maksud ordinates untuk cari dia punya nilai n. Kemudian kamu cari sahaja nilai h. Dah dapat nilai h, kita akan buat kita punya table, masukkan value tu. Kemudian kita akan masukkan nilai yang kita dapat kat sini ke dalam formula dan straight away dapat jawapan. Itu saja, simple je. So selesai example ni. Itu sahaja untuk chapter 3. Thank you guys.